So for today's video, Akil akan buatkan sesi ataupun soalan yang berkemungkinan akan keluar semasa temuduga IPG, dan kebiasaannya keluar semasa temuduga IPG. Kerana sebelum-sebelum ni, 2 tahun yang lepas kan, kita melakukan video pengajaran dan kecergasan hanyalah di YouTube semata-mata. Jadi hari ini Akil akan ceritakan sedikit contoh soalan yang mungkin akan keluar, dan Akil akan cuba untuk bagi jawapan dan guide anda sedikit. Walaupun Akil bukanlah orang yang berpengalaman mana, tapi tidak salah untuk kita memberi nasihat ataupun pendapat kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ni hao, nama berita Vanakam in a very good morning for now. So my name is Akil Sakif. For those who didn't subscribe to my YouTube channel yet, please do it now because you will be missing something interesting. Untuk pengetahuan semua, Akil ada sediakan satu PDF inisiatif lulus. InsyaAllah dalam itu adanya kandungan seperti pengalaman, nasihat, soalan-soalan yang berkemungkinan keluar semasa temuduga IPG dalam lebih kurang 100 soalan. Kemudian skrip Akil buat video pengajaran iaitu yang dah lulus sebelum ni. Dan kemudian ada etika pemakaian, etika percakapan dan sebagainya. Kalau korang berminat, korang boleh klik link di bio. Jadi apa antara perkara yang penting untuk kita lakukan semasa kita di dalam sesi temu bual? Yang pertama, mata tengok orang yang menemu bual. Yang kedua, senyum. Sentiasa senyum. Tapi janganlah senyum macam ngada mewek, senyum macam. Tapi kawal lah. Be professional, okay? Tunjukkan anda seorang guru, okay? And then, postur badan, okay? Postur badan, jangan macam ni. Okay? Macam ni tau. Apabila postur badan macam ni, suara korang tu akan lebih lantang. Okay? And then, apabila anda menjawab sesuatu soalan, pastikan suara anda itu lebih luas dan lebih menyelah. Jangan nampak macam saya rasa. Beza tau. Macam nampak badan macam ni macam saya rasa. Tapi kalau saya rasa, dia macam lain vibes dia tu. Okay? Do take note on this one, on this thing. Okay? And then apabila korang bercakap tu, pastikan ada two-way communication. Sentiasa menerima apa yang diberi dan jangan terlalu gelojok ataupun ego dengan pendapat sendiri. Disebabkan nanti korang akan secara bersemuka kan, kalau tak silap sama ada Google Meet ataupun bersemuka memang betul-betul. And then akan ada 7 orang kalau tak silap. If korang memang betul-betul bersemuka, pastikan jangan ego dan jangan biadab dengan rakan seperjuangan. Sebab itu menunjukkan korang ni tak layak untuk menjadi seorang cikgu. Gitu. And then semasa temu bual, pastikan anda tidak terlalu kekok dan tidak terlalu introvert. Saya faham ramai yang kat dalam ni sudah selesa dengan situasi COVID, seperti selalu kelas online, tak jumpa dengan orang, tak socialize dan sebagainya. Tapi untuk anda menjadi seorang guru, anda haruslah mempunyai ciri-ciri diri yang extrovert. Tapi tidaklah terlalu extrovert, kita lebih kepada ambivert, iaitu setengah extrovert dan setengah introvert. So kita seimbangkan dua tu. Tapi jangan terlalu nampak kepada introvert, kerana kita seorang guru, kita mestilah fasih dengan socialize. Jadi apakah contoh soalan yang boleh dikemukakan dan biasa dikemukakan di sesi temu bual mana-mana kawasan, mana-mana organisasi, mana-mana pekerjaan dan sebagainya? Yang pertama, boleh anda perkenalkan diri anda. Di sini akan sediakan satu video. Nama saya Ahmad Akil Takif bin Zulkifli. Nombor kad pengenalan saya adalah option pilihan saya adalah bimbingan dan kaunseling dan bahasa Melayu. Saya berumur 19 tahun dan menetap di Kemauan Terengganu. Saya pernah bersekolah di Saya pernah memegang jawatan sebagai pengerusi permainan temping bowling dan penolong ketua pembimbing rakan sebaya yang selaras dengan option pilihan saya sekarang. Saya juga seorang yang aktif dalam co-curriculum seperti Kebangsaan Mengakap, Kebangsaan Kuis BSN, memenangi tempat kedua Chorus Seeker Sketch peringkat negeri Terengganu, Johan Chorus Speaking dan Wakil Bahas peringkat negeri. Untuk video yang lebih panjang, boleh klik di link di bio. Dan untuk pengetahuan semua,
Sebarang soalan yang Akil kemukakan ini, Akil tidak praktis dahulu. Jadi kemungkinan untuk menjawab soalan tersebut adalah agak kekok dan kurang fasih. Jadi sekiranya anda telah pun ada PDF yang Akil sediakan, cuba untuk praktis dahulu soalan-soalan yang mungkin akan dikemukakan pada sesi temu bual nanti. Soalan kedua yang Akil akan kemukakan adalah apakah aplikasi yang digunakan semasa kita di IPG? Contohnya seperti, apakah pendapat anda tentang KPPB? Ingat, mata, senyum, badan, pergerakan tangan. Terima kasih doktor atas soalan yang sangat menarik. Baiklah, KPPB bermaksud kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Pada pendapat saya, KPPB amatlah berguna dan bermanfaat kepada para pelajar dan juga guru-guru. Hal ini dapat dikatakan demikian kerana antara salah satu komponen yang terdapat di dalam KPPB adalah model pembelajaran murid, di mana saya dapat belajar cara belajar. Sebagai contoh, saya mempelajari sesuatu subjek tersebut, seperti saya mempelajari tentang dadah, rokok dan buli. Bagaimana saya mempelajari perkara tersebut? Contohnya seperti melalui pensyarah, rakan seperjuangan, YouTube, artikel dan berita. Selain itu, saya juga dapat menyampaikan ilmu-ilmu yang telah saya perolehi kepada orang luar. Contohnya seperti dengan saya membuat video TikTok dan mengadakan program yang berkenaan. Soalan yang ketiga, soalan ini agak mencabar tetapi saya rasa kita hanya perlu menjawabnya dengan tenang dan santai agar mereka tahu bahawa kita bersedia. Apakah soalannya? Adakah anda bersedia untuk berkhidmat di Sabah dan Sarawak dalam kawasan pedalaman? Terima kasih doktor atas soalan tersebut. Ya, saya sanggup. Sebagai seorang penjawat awam yang berkhidmat demi negara, saya sanggup ditempatkan di mana-mana sahaja yang diarahkan oleh kerajaan. Saya juga akan memastikan keluarga saya akan berpindah sama dengan saya jika perlu. Sejak dari dulu lagi, saya memang sedia maklum bahawa kaki tangan awam ini mesti sanggup bertugas di mana-mana tempat yang diarahkan. Soalan yang keempat, apakah kelemahan anda? Bagi menjawab soalan ini, kita perlu tahu bahawa kita adalah seorang manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Jadi, untuk itu, kita perlu acknowledge kelebihan dan kekurangan diri. Tetapi, ada cara untuk kita acknowledge dengan cara yang lebih positif, walaupun itu adalah kekurangan diri kita. Contohnya seperti, jom tengok. Terima kasih Tuan atas soalan yang sangat meminda-minda. Bagi saya, setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelemahan saya ialah saya seorang yang suka bekerja lebih masa kerana ingin memastikan kerja saya siap lebih awal. Sejak dari bangku sekolah lagi, saya suka menyiapkan kerja dengan lebih awal sehingga mengurangkan masa bersosial saya dengan rakan-rakan yang lain. Tetapi, apabila kerja saya siap lebih awal, saya dapat melakukan sesuatu kerja yang baharu pula. Dengan ini, saya dapat mengurangkan tekanan dalam hidup saya dan saya dapat menambahkan ilmu saya dengan melakukan kerja yang lain. Mungkin kelemahan ini dapat diperbaiki supaya saya dapat bekerja dengan cemerlang dan juga dapat bersosial dengan sihat. Mana tidaknya, kerja sahaja tanpa bersosial juga tidak bagus dalam kehidupan seharian, lagi-lagi di dalam profesyen perguruan. Soalan yang seterusnya, mereka juga mungkin akan bertanyakan soalan situasi. Contohnya seperti, budaya buli di sekolah semakin serius. Apakah puncanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan atas soalan tersebut. Jadi pada pendapat saya, terdapat banyak punca kenapa berlakunya budaya buli di sekolah. Antaranya dapat kita kaitkan kenapa seseorang itu boleh terlibat dengan buli dan adakah mereka tahu apa yang mereka lakukan itu buli. Jadi, antara faktor ataupun punca yang berlaku sesuatu perkara tersebut adalah kerana disebabkan oleh persekitaran. Sebagai contoh, terdapat ibu bapa yang saling memukul satu sama lain di depan anak-anak mereka. Keadaan ini secara tidak langsung akan membuatkan anak-anak mereka berasa itu perkara yang sepatutnya dilakukan oleh mereka kepada orang lain. Keadaan ini amatlah tidak patut dilakukan oleh ibu bapa di luar sana kerana ia sudah pasti akan mendatangkan impak yang negatif dalam diri mereka. Terutamanya, para pelajar merupakan aset masa depan negara. Dan soalan terakhir yang biasa ditanyakan di sesi temu bual untuk menjadi seorang guru adalah kenapa anda ingin menjadi cikgu ataupun guru? Kenapa anda ingin menceburi bidang profesyen perguruan?
Jadi di sini Akil sediakan satu video. Kalau anda berminat untuk lihat video tersebut secara full ataupun penuh, boleh klik link di bio. Saya memilih profesi perguruan ini kerana ia merupakan kejayaan impian saya sejak dari bangku sekolah. Kerana ibu bapa saya merupakan seorang pendidik. Keadaan ini membuatkan saya telah terbiasa dengan persekitaran pendidik. Dapat dilihat bahawa profesi tersebut memberi kepuasan kepada mereka dalam kehidupan seharian mereka. Saya melihat bahawa profesi perguruan ini adalah satu profesi yang sangat mulia di sisi agama. Seperti yang kita semua tahu, salah satu dari 3 amalan yang akan kita bawa apabila kita sudah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi, bagi saya, guru merupakan pilihan yang sangat tepat untuk mendekatkan lagi diri saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun profesi ini kadang-kadang dianggap sebagai profesi yang biasa-biasa oleh segelintir masyarakat, namun saya amat yakin dan percaya profesi ini bukan sahaja memberi manfaat kepada manusia ketika berada di dunia, tetapi juga menjadi penolong ketika kita berada di akhirat kelak. Saya merupakan seorang yang berjiwa pendidik. Dapat dilihat di bangku sekolah dahulu, saya pernah menjadi facilitator untuk mengurus junior semasa orientasi mereka. Saya juga merupakan seorang guru muda yang selalu membantu rakan-rakan saya dalam menyelesaikan pelbagai jenis isu seperti pembelajaran. Saya selalu dijadikan sebagai sumber rujukan oleh rakan-rakan seperjuangan saya untuk menyelesaikan soalan-soalan yang sukar untuk mereka fahami. Keadaan ini memberikan satu kepuasan kepada saya apabila melihat mereka memahami apa yang saya cuba sampaikan. Keadaan ini sama sekali tidak membebankan saya, malah ia seakan-akan memberi suntikan semangat yang baru dalam diri saya untuk belajar dengan lebih mendalam dan mengajar lebih banyak ilmu kepada masyarakat. Dengan adanya saya sebagai seorang pendidik, saya percaya bahawa setiap murid berpotensi untuk berkembang dan setiap dari mereka mempunyai martabat kemanusiaan. Jadi, saya di sini percaya bahawa setiap murid mempunyai bakat-bakat semula terjadi untuk dikembangkan oleh seorang pendidik. Saya juga yakin bahawa setiap murid boleh dididik seperti kata pepatah Melayu, belakang parang lagi kalau diasah nescaya tajam. Jelaslah bahawa keadaan ini akan membuatkan murid memandang tinggi terhadap guru dan sekaligus dapat membangunkan pendidikan sekolah bertaraf dunia. Jadi Akil rasa itu sahaja untuk masa ini, dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya rambut macam ni tidak dibenarkan ya. Sebenarnya rambut macam ni adalah sangat tidak digalakkan. Tengok tu, panjang tau. You have to acknowledge your kelebihan dan kekurangan, okay? If you know tu adalah kekurangan, perbaiki diri. Sentiasa muhasabah diri to be a better person, okay? And kalau korang tengok di video pengajaran saya pun, video tu sebenarnya panjang rambutnya. Kalau pada pendapat ibu saya, itu sangatlah tidak digalakkan. Rambut macam dalam video tu pun dah panjang, rambut macam ni lagilah. Jadi itu sahaja untuk video buat masa sekarang. Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan PDF inisiatif lulus, anda boleh klik link di bio dan Akil akan guide anda, insya-Allah. Jadi itu sahaja, jangan lupa subscribe and give a big thumbs up. Thank you so much. Annyeong, cegayo.